Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas atas soalan berkenaan. Tan Sri Yang Dipertua, saya percaya semenjak krisis melanda, Malaysia adalah negara paling lantang memperjuang isu Palestin dalam apa juga keadaan dan masa. Bahkan jika ahli-ahli yang berhormat mengikuti pendirian Malaysia akhir-akhir ini, kita telah meningkatkan tekanan tahap tertinggi kepada masyarakat antarabangsa agar tidak terus menutup mata dan membenarkan rejim Zionis bermaharajalela dan membabi buta melakukan pembunuhan ke atas orang awam termasuk wanita, kanak-kanak dan orang tua. Malaysia berterusan membangkitkan isu berat sebelah oleh pihak Barat dalam isu kezaliman rejim Zionis tanpa ada sebarang tindakan punitif. Adakah ini tindak tanduk mereka yang acap kali mendabik dada sebagai pejuang hak asasi manusia? Pendirian Malaysia telah dirungkaikan dengan amat jelas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa himpunan Malaysia bersama Palestin di Aziata Arena pada hari Selasa yang lalu sejurus beliau kembali dari lawatan ke Arab Saudi, Turki dan Mesir. Demikian juga Yang Amat Berhormat turut menyatakan pendirian beliau dalam beberapa forum antarabangsa, pertemuan antarabangsa, termasuklah yang terbaru dalam mesyuarat GCC ASEAN di Riyadh. Saya percaya ahli-ahli yang berhormat juga telah mengikuti rapat apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terkini, PBB telah meluluskan permohonan OIC dan Liga Arab dengan disokong oleh Malaysia, Brunei, Bangladesh, Kemboja, Indonesia, Laos, Maldives, Timor-Leste dan Vietnam atau Timor-Leste dan Vietnam untuk satu mesyuarat luar biasa tergempar di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai isu Palestin. Ia akan dipengerusikan oleh Presiden UNGA ke-78 pada jam 10 pagi waktu New York hari ini. Tan Sri Yang Dipertua menyentuh persoalan membawa Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau dengan izin International Criminal Court, ICC. Ingin saya jelaskan di sini bahawa isu berkaitan Palestin sebenarnya telah pun dibawa ke ICC. Untuk makluman Yang Dipertua, mengikut peruntukan dalam Statut Rom, sesuatu jenayah kes antarabangsa yang tersenarai dalam statut tersebut hanya boleh dirujuk kepada pendakwa raya ICC oleh 3 pihak, iaitu sama ada negara-negara ahli statut Rom sendiri, yang mana Malaysia bukan ahlinya, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, atau dengan inisiatif pendakwa raya ICC sendiri. Palestin telah menerima pakai statut Rom pada tahun 2015. Susulan itu, pendakwa raya ICC telah membuat pemeriksaan awal ke atas situasi Palestin sama ada kriteria-kriteria statut Rom dipenuhi untuk membuka sebarang siasatan. Pada Disember 2019, pihak pendakwa raya ICC memutuskan kriteria-kriteria berkanun di bawah statut Rom dipenuhi bagi membuka siasatan. Seterusnya, pra-perbicaraan dalam kamar telah dilaksanakan pada Februari 2021 untuk menentukan sama ada ICC mempunyai bidang kuasa ke atas situasi Palestin disebabkan ia melibatkan isu perundangan dan wilayah yang kompleks mencakupi tebing Gaza, tebing Barat dan Baitul Maqdis. Hasil daripada pra-perbicaraan dalam kamar tersebut, pendakwa raya ICC telah mengumumkan pada Mac 2021 untuk membuka siasatan atas situasi Palestin dan dakwaan jenayah dilakukan oleh pihak Israel sejak 13 Jun 2014 tanpa ada tempoh tamat. Justru situasi Palestin sudah pun dalam proses siasatan ICC. Malaysia akan sentiasa menyeru dan bekerjasama dengan negara-negara anggota OIC
serta negara-negara sepemikiran agar PBB dapat merujuk isu kekejaman Israel bukan sahaja ke ICC, malah ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan izin International Court of Justice. Pada 30 Disember 2022 yang lalu, PBB telah menerima pakai resolusi 74/247 yang meminta agar ICJ memberi pendapat nasihat atau dengan izin advisory opinion berhubung isu-isu berkaitan Palestin. Lanjutan itu, Malaysia telah mengambil bahagian dalam mengemukakan kenyataan bertulis bagi mendapatkan pendapat nasihat berhubung isu Palestin yang telah diserahkan kepada pendaftar ICJ pada 25 Julai yang lalu, 2023. Kenyataan bertulis berkenaan memberi fokus kepada pencabulan hak rakyat Palestin untuk penentuan nasib sendiri atau dengan izin self-determination oleh Israel. Selain dari penyertaan dalam mengemukakan kenyataan bertulis, Malaysia juga bercadang untuk menyertai sesi lisan yang dijangka berlangsung 19 Februari 2024. Penyertaan Malaysia dan beberapa negara lain sepemikiran dalam proses untuk mendapatkan pendapat nasihat di ICJ berhubung isu Palestin melambangkan komitmen jitu dan berterusan negara dalam membantu mencari penyelesaian konkret terhadap isu dan konflik di Palestin. Terima kasih. Saya jemput Pak Mas. Terima kasih Tan Sri Bertuah, terima kasih Berhormat Menteri yang saya fikir jawapannya yang cukup baik dan sangat bermaklumat sebentar tadi, dan saya juga ingin memberikan kredit kepada ucapan yang Berhormat Perdana Menteri pada malam kemarin di arena Axiata yang saya kira cukup tegas melambangkan pendirian Malaysia dalam isu Palestin. Cuma apabila kita di pihak pembangkang, saya yakin rakyat Malaysia sebelum ini pun memang kita berbangga dengan ketegasan Perdana Menteri kita sebelum daripada ini, sejak zaman almarhum Tun Abdul Razak sehinggalah sekarang. Cuma apabila Perdana Menteri menyatakan bahawa, saya angkut ucapannya, dalam sejarah Malaysia selalunya kita hanya membuat kenyataan dari jauh. Inilah kali pertama melihat kepada semangat denyut nadir anak Malaysia, saya ambil keputusan untuk keliling dunia Arab menyatakan pendirian kita. Jadi kita melihat adakah ini merupakan kali pertama kita melaksanakan agenda seperti ini, kerana sebelum ini pun Perdana Menteri pun barisan Perdana Menteri sebelum ini pun sudah cukup tegas. Yang Berhormat Perdana Menteri daripada parti Berhormat Menteri sendiri Datuk Seri Najib pernah sampai ke Gaza dan juga usaha-usaha Perdana Menteri sebelum itu. Jadi apakah beza usaha pada hari ini dengan usaha sebelum daripada ini? Dan apabila kita dengar Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau menerima ugutan, ancaman, tekanan dan sebagainya, saya fikir Menteri kena dedahkan negara mana yang berani menekan, mengugut Perdana Menteri kita sayang ini. Sebab kita tak sanggup untuk melihat Perdana Menteri kita tekan dari ugut seperti ini. Kalau mereka berani menekan Perdana Menteri kita, Malaysia harus menghantar nota bantahan kepada kedutaan negara mereka yang ada di negara ini. Terima kasih Menteri. Sila Menteri. Terima kasih atas semangat yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat yang berada di sebelah sana. Saya percaya dalam isu yang melibatkan Palestin ini, kedua-dua pihak kita tidak berbeza daripada pendirian kita. Barangkali mungkin ada pendekatan-pendekatan cara kita menyampaikan dan meluahkan pandangan kita. Saya ingin tegaskan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya mengikuti juga perkembangan-perkembangan hujahan-hujahan yang disampaikan oleh pihak sana, menunjukkan bahawa kedua-dua kita sebenarnya tidak ada perbezaan dalam menegakkan dan membela perjuangan rakyat Palestin yang ditindas dan dibunuh saban hari. Dan begitulah juga yang di sebelah sini. Bagi menjawab soalan wakil yang daripada Pasir Mas tadi, iaitu apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, ini adalah pendekatan yang kali pertama kita lakukan dalam keadaan situasi yang sangat serius seperti ini. Kita tidak hanya boleh duduk hanya sekadar mengecam atau menyampaikan bantahan-bantahan kita, tetapi mesti ada langkah-langkah yang lebih mantap, tegas dan membawa seluruh dunia Islam setidak-tidak dalam konteks OIC untuk bersama-sama untuk kita menyatakan pendirian kita. Lantaran itu, dalam mesyuarat GCC ASEAN yang lalu, Yang Amat Berhormat mengambil kesempatan itu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN dan juga pemimpin daripada GCC untuk berinteraksi dengan mereka, menyampaikan pendirian Malaysia. Dan dalam pada itu pula, ketika mana beliau berada di sana,
beliau mengambil kesempatan itu untuk berada daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada Riyadh, beliau pergi ke Turki, daripada Turki pergi ke Kairo, kerana itu adalah antara beberapa negara yang sangat penting peranannya dalam menentukan perjuangan kita selanjutnya. Perpaduan dan suara bersama daripada negara-negara berkenaan sangat-sangat penting, dan Malaysia berada dalam kelompok itu sekali. Dalam pertemuan-pertemuan yang saya hadiri bersama dengan MBS, dengan Presiden Erdogan, dengan Presiden Al-Sisi, saya menyaksikan bagaimana harapan daripada pemimpin-pemimpin ini melihat Malaysia yang dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam istilah yang digunakan, connecting the dot. Inilah yang kita lakukan. Meskipun saya tidak nafikan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum ini. Kerana Malaysia terkenal sejak tahun 1957 lagi adalah merupakan negara yang sentiasa memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Setiap Perdana Menteri mempunyai peranan mereka, tetapi dalam konteks Perdana Menteri kita, beliau mengambil langkah yang lebih jauh untuk bersama-sama dengan kalangan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia, termasuk juga pemimpin-pemimpin daripada negara bukan Islam. Saya sendiri telah melakukan beberapa usaha selaku Menteri Luar, bercakap dengan Secretary General Guterres dan juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain, berpuluh-puluh daripada kalangan mereka yang saya hubungi, yang saya jumpa, menyatakan pendirian supaya masalah Palestin ini dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Peperangan ini mesti dihentikan dengan kadar yang segera. Humanitarian aid perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Dan yang bagi menjawab yang perkara yang kedua, saya fikir di dalam Dewan ini elok kita tidak namakan siapa mereka, tetapi mereka seperti mana yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat berkali-kali bahawa kita tidak gentar dengan sebarang ugutan yang dilakukan oleh pihak mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri, semalam saya melihat televisyen Al Jazeera yang menyatakan statement Benjamin Netanyahu bahawa Israel sedang bersedia di sempadan Gaza untuk menggempur Gaza yang tidak mempunyai ketenteraan. Soalan saya, adakah lebih 50 negara-negara Islam dan blok negara-negara non-aligned hanya mengeluarkan statement, usul dan ucapan-ucapan yang nyaring dan lantang, tetapi membiarkan rakyat Palestin akan disembelih oleh Zionis Apartheid Israel? Minta penjelasan. Terima kasih. Sila Menteri. Yang Berhormat, atas soalan tambahan itu, ground offensive yang sedang dengan izin yang sedang dirancang oleh pihak Israel untuk menyerang Gaza sehingga hari ini, walaupun sudah lebih daripada 2 minggu mereka merancang, tapi masih belum dilakukan. Tetapi kita tidak boleh mengambil mudah kerana mereka sedang bersiap sedia untuk melakukannya. Sebab itulah Malaysia dan termasuk juga negara-negara yang lain di dalam OIC bertungkus lumus dalam beberapa hari ini untuk memastikan perkara itu tidak dilakukan. Saya sepatutnya berada di New York untuk bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang lain, tetapi saya ditugaskan untuk berada di tempat-tempat yang lain bagi melaksanakan misi untuk mengekang tindakan yang hendak dilakukan ini. Ini termasuklah salah satu bendanya yang telah pun kita usahakan, seperti yang telah saya jawab tadi dalam jawapan, iaitu kita bersama dengan OIC dan Liga Arab mengemukakan satu cadangan untuk diadakan satu perhimpunan khas bangsa-bangsa bersatu, dan telah pun diluluskan. Dan hari ini kita sekarang pukul berapa sini? Sana dah 12 hours different dengan ya, belum lagi ya. Dan hari ini akan diadakan satu persidangan khas pertubuhan bangsa-bangsa itu, bukan Security Council tetapi UNGA,
ya, persidangan khas yang akan diadakan dan akan diberikan ruang kepada setiap negara yang datang untuk menyampaikan pandangan mereka, meminta supaya disegerakan langkah-langkah untuk memberhentikan sebarang bentuk serangan ke atas Gaza. Kita doakan yang terbaik YB, sebab Malaysia melakukan sebaik-baiknya. It is rather, dengan izin, it is rather unprecedented that in the context of Malaysia to go around the world. Itulah, tapi kita lakukan itu. Yang berhormat mantan Menteri Luar berada di sini, bagaimana dari segi isu Palestin ini kita tidak berbeza. Kita akan teruskan perjuangan kita untuk memastikan supaya akhirnya perjuangan Palestin untuk dapat kita selesaikan bersama dan Malaysia memberi sumbangan yang terbaik di dalamnya. Terima kasih.